Inilah Adam. Dia menghidapi penyakit gout. Cubalah Ural. Ia boleh membantu untuk mencegah pengkristalan asid urik dalam terapi gout. Ural, pengekali air kencing yang berkesan untuk gout. Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 30 Jun 2023 bersama saya, Kemilia Nur Azlan. Bekas CEO Finas Nasir Ibrahim memfailkan saman kerana mendakwa diberhentikan secara tidak sah sebelum kontraknya tamat. Dalam surat tuntutan, Nasir menamakan Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil, Finas dan 3 pengarahnya sebagai defendant. Memetik laporan portal FMT, Nasir turut menuntut surat penamatannya yang dikeluarkan pada 31 Mei tidak sah mengikut undang-undang dan terbatal. Pemberhentian awal itu menurut Nasir menyebabkannya malu dan mengalami tekanan mental. Dalam pernyataan tuntutan difailkan oleh Peguam Cara Sri Murugan & Co pada Rabu, Nasir menuntut kira-kira RM135,000 sebagai ganti rugi khas serta faedah 5%. Bekas CEO Finas yang dilantik pada 1 November 2021 itu turut menuntut ganti rugi am dan bayaran lain yang difikirkan sesuai oleh mahkamah. Terdahulu dalam satu kenyataan, Finas mengesahkan bahawa Nasir telah diberhentikan sebagai CEO. Susulan itu, Fahmi pada 1 Jun lalu memberitahu media keputusan memecatnya dibuat oleh lembaga pengarah Finas tanpa sebarang campur tangan daripadanya. Presiden Parti Muda Syed Saddiq Syed Abdul Rahman menepis dakwaan dirinya sebagai boneka kepada bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad. Dakwaan itu timbul apabila Syed Saddiq sebelum ini menggesa barisan Kabinet mengisytiharkan harta. Susulan gesaan tersebut, Ahli Parlimen Muar itu menerima kecaman dan respon negatif dari netizen dengan mendakwa Syed Saddiq menerima arahan dari Mahathir. Tampil menjawab di Facebooknya, Syed Saddiq menyelar dakwaan berkenaan yang sengaja dialihkan dengan label-melabel apabila tidak dapat menjawab gesaannya itu. Tambah Syed Saddiq, dia hanya menjawab kepada Allah serta rakyat dan bukannya boneka kepada sesiapa. Mengulas lanjut, Syed Saddiq berkata, gesaannya supaya barisan Kabinet mengisytiharkan harta adalah bagi takbir urus baik untuk politik baru. Minggu lalu, Muda menggesa Kerajaan Perpaduan memberi penjelasan mengenai pengisytiharan harta yang didakwanya tidak lagi dikuat kuasa. Syed Saddiq berkata, pengisytiharan harta merupakan cara yang baik untuk mengelakkan berlakunya penyelewengan dalam kalangan menteri. Berita seterusnya, Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu Wan Saiful Wan Jan menuduh Perdana Menteri Anwar Ibrahim menyekat kebebasan akhbar. Justeru Wan Saiful mengesa pemerhati dari negara asing mengambil perhatian terhadap pentadbiran Anwar yang disifatkannya jauh dari reformasi. Ini susulan dakwaan pihak berkuasa telah menyekat sebahagian akses ke laman web Malaysia Now dan Malaysia Today. Dalam satu kenyataan yang dilihat keras, Wan Saiful menggesa rakyat sedar warna sebenar Anwar yang didakwanya sebagai pendendam, drakonian dan tidak cekap. Wan Saiful yang juga ahli Parlimen Tasik Gelugur berkata, sekatan laman web berita berkenaan merupakan penyalahgunaan kuasa penguatkuasaan untuk menutup ketidakcekapan kerajaan. Sebelum ini, Menteri Komunikasi dan Multimedia Fahmi Fadzil menafikan mengeluarkan sebarang arahan untuk berbuat demikian. Sementara itu, kemungkinan sekatan di portal politik Malaysia Now nampaknya sudah ditarik balik semalam. Editor Malaysia Now Abdul Rahman Koya dalam satu kenyataan berkata, walaupun lega kerana laman sesawang itu boleh diakses mula oleh rakyat Malaysia, pihaknya akan terus mencari punca di sebalik sekatan tersebut. Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Tiong King Sing mengakui dirinya adalah menteri yang dimaksudkan dalam kekecohan di KLIA semalam. Bagaimanapun, Tiong berkata kehadirannya di sana telah mendedahkan rasuah dan penyalahgunaan kuasa di kalangan pegawai di lapangan terbang. Dalam satu kenyataan yang dikeluarkan, Tiong menafikan dakwaan yang menuduhnya melepaskan pelancong asing yang ditahan oleh pihak imigresen. Jelas Tiong lagi, warga China yang dibelanya sebenarnya ditahan tanpa diberi alasan atas sebab-sebab penahanannya. Katanya, masalah timbul apabila kedua-dua pihak pegawai imigresen dan pelancong asing tersebut mempunyai masalah komunikasi. Tiong juga membidar laporan yang mengatakannya masuk tanpa pas sedangkan dia memiliki pas yang sah.
Penjelasan Tiong dibuat selepas laporan Bebas News mendakwa seorang menteri telah menceroboh masuk ke Balai Ketibaan Antarabangsa untuk mempertahankan seorang warga China yang dilarang memasuki Malaysia. Bebas News memetik sumber melaporkan menteri berkenaan mengetahui kejadian itu dan memasuki Balai Ketibaan KLIA tanpa terlebih dahulu memohon PAS. Sementara itu, Menteri Pengangkutan Anthony Loke belum menerima sebarang laporan mengenai kekicauan yang didakwa berpunca daripada seorang menteri di KLIA semalam. Namun, Loke menyerahkan kepada pihak berkuasa lapangan terbang untuk menjalankan siasatan terperinci berhubung kejadian tersebut. Dalam perkembangan yang lain, Perdana Menteri Anwar Ibrahim sedia disiasat oleh pihak berkuasa sekiranya didapati terlibat dalam kes rasuah. Jelas Anwar selepas 7 bulan mentadbir negara, tiada kepentingan diberikan kepada keluarganya. Dalam pada itu, Anwar juga mengulangi kenyataan bahawa tidak pernah berdendam dengan sesiapa serta mengarahkan SPRM untuk menyiasat individu yang terpalit dengan kes rasuah ketika ini. Mengimbas liku-liku yang pernah dilaluinya, Anwar tidak mahu menyamai pimpinan lama dengan melakukan politik dendam ketika berkuasa. Namun, Anwar menegaskan tidak akan bertolak ansur terhadap menteri serta timbalan menteri dalam kerajaan perpaduan sekiranya mereka terlibat dalam kes rasuah. Menurutnya, dalam perkara itu, semua badan penguatkuasa seperti SPRM, LHDN, Bank Negara dan PDRM telah diarahkan menjalankan tanggungjawab dengan tegas dan berani. Anwar turut memuji parti di dalam kerajaan perpaduan yang menerima komitmennya untuk membantras amalan rasuah dan tidak pernah dibantah oleh setiap parti. Terdahulu, Anwar menghadiri kenduri kurban anjuran pihak ahli jawatankuasa Masjid Jami An-Nur Gua Perahu serta menunaikan solat jemaat di masjid berkenaan. Sementara itu, dalam majlis sama, Anwar mendedahkan menerima pelbagai ugutan daripada geng kaya ketika kerajaan berusaha membersihkan negara. Tanpa mendedahkan siapa yang dimaksudkan, Anwar bagaimanapun berkata tidak gentar dengan ugutan tersebut. Pengerusi PH itu turut menyelar kelompok geng kaya tersebut yang berpakat ketika negara terbeban dengan hutang yang tinggi dan rakyat dalam kesusahan. Bagaimanapun Presiden PKR itu akan terus lawan golongan berkenaan dalam mempertahankan prinsipnya demi rakyat. Dalam pada itu, Anwar turut membidas kelompok yang cuba memainkan sentimen Melayu dan sebagainya ketika dia cuba untuk membantras penyelewengan. Sementara itu, Anwar turut meminta rakyat membuat penilaian dengan adil walaupun pelbagai cakap-cakap di luar yang terus mendabur fitnah terhadap pentadbirannya. Tegasnya, rakyat juga perlu tahu membezakan antara fitnah dan serangan politik di waktu kerajaan ketika ini sedang giat memulihkan keadaan negara yang rosak teruk. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Kemilia Nur Azlan untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.